بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya, dan hadis ini dinilai hasanun sahihun. Tuan-tuan, apa maksud hadis hasan sahih di sisi Imam Tirmizi? Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dipersetujui oleh Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, makna hadis hasan sahih itu sekurang-kurangnya ada dua pendapat ulama. Yang pertama, sesuatu hadis apabila mempunyai banyak jalur sanadnya. Satu hadis ada banyak jalur sanad dia, ada banyak jalan dia nak sampai dekat Nabi SAW. Sebagian ulama menilai sanad itu sahih, dan sebagian ulama yang lain menilai sanad yang lain itu menilai hadis itu hasan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, itu makna hadis hasan sahih di sisi Imam Tirmizi. Begitu juga pendapat yang kedua mengatakan bahawa apabila satu hadis mempunyai satu sanad saja, tadi ada banyak sanad, yang ini satu sanad saja. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagian pendapat ulama menilai hadis itu hasan, dan sebagian pendapat ulama yang lain menilai hadis itu sahih. Maka itulah yang dimaksudkan makna hadis hasanun sahihun di sisi Imam Tirmizi. Hadis daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Satu hari Muaz bin Jabal itu sekalian, dia bermusafir dengan Nabi SAW. Dia mengembara dengan Nabi, dia bermusafir dengan Nabi. Fa asbahtu yawman, apabila menjelang pagi esoknya. Bila mai pagi esok ni tuan-tuan, Muaz bin Jabal ni dia duduk dekat Nabi, qariban, dia duduk dekat Nabi. Maka Muaz bin Jabal ni dia tanya beberapa soalan dekat Nabi SAW. Sebagian para ulama hadis mengatakan bahawa ini sikap para sahabat apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang alim, mereka akan mengambil manfaat daripada orang-orang alim ini, orang-orang saleh ini. Maka satu hari Muaz bin Jabal tanya satu soalan kat Nabi. Qultu ya Rasulullah. Dan sebagai riwayat, qultu ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Yang bermaksud, ya Rasulullah, tolong habaq dekat aku ni, tolong bagi tahu dekat aku ni, apakah amalan yang boleh menyebabkan aku masuk dalam syurga, dan amalan yang boleh menyebabkan wa yuba'iduni 'anil nar, yang boleh menyebabkan aku jauh daripada neraka. Soalan tu Muaz bin Jabal tanya soalan tu dekat Nabi. Nabi SAW bersabda, qal laqad sa'altani an 'azim. Nabi kata, Muaz, hang tanya soalan ni sangat penting. Walaupun pendek, walaupun ringkas, tapi soalan yang ni sangat penting dan sangat bernilai kepada orang yang mendengarnya. Laqad sa'altani an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasarallahu ta'ala 'alaihi. Maka sesungguhnya Allah akan memudahkan hamba-hambanya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Sebelum Nabi nak bagi tahu tu, Nabi cakap hak tu dulu. Makna dalam arti kata yang lain,
kalau Allah nak dia ni menjadi orang yang masuk dalam syurga, kalaulah Allah nak dia ni, Allah sayang dekat dia, Allah cinta dekat dia, Allah berkenan dekat dia, maka Allah mudahkan dia untuk buat benda-benda yang baik. Dan hal ini berdepatan dengan seorang tokoh ulama tabi'in, seumpama seperti Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia pernah mengungkapkan ucapan hikmah, alamatul i'radillahi ta'ala 'anil 'abd ay yaj'alu syughlahu fima la ya'ni. Kata Imam Hasan Al-Basri, ulama yang thiqah, dia mengatakan bahawa tanda Allah berpaling kepada seorang hamba, tanda Allah tak suka pada seorang hamba, ay yaj'alu syughlahu, sengaja Allah jadikan dia sibuk dengan benda-benda yang tiada kaitan dengan dia. Ya, kecenderungan hati itu, teringin nak buat benda-benda baik, kecenderungan tu, perasaan hati itu, maka kuat untuk dibuat benda-benda yang tidak baik, kerana Allah berpaling dan min alamatil i'radillah. Baik, maka hadis riwayat Imam Tirmizi ini, Nabi bagi tahu yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nombor satu, beribadat kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah SWT. Hak tu nombor satu sekali. Ramai orang boleh cakap, ramai orang boleh cakap saja, tapi tak ramai orang boleh buat benda. Cakap nak main buat-buat sekalian, cakap sekalian nak buat dakwah, cakap sekalian nak mengajar ilmu, cakap sekalian nak buat kerja lain, kebajikan, sedekah dan sebagainya. Cakap, semua orang boleh cakap, tetapi bertindak dan beramal itu hanya orang-orang tertentu saja. Ya Allah SWT memudahkan urusan dia. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa tuqimus salat, mendirikan salat. Sebab tu dalam sebagian fuqaha dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa apabila seseorang hamba itu meninggal dunia, maka waris dia tuan-tuan tak boleh nak qada sembahyang kat kita, tak boleh. Dalam bab fidyah tuan-tuan tak boleh. Puasa boleh, nak bayar fidyah puasa. Kalau kita mati esok, anak-anak kita ni tuan-tuan ada mengaji agama, dia faham agama, dia bayar fidyah puasa kita. Kalau dulu kita tinggal puasa, tak boleh. Tapi lepas semayang, wa tuqimus solah, dia mesti kena buat sendiri. Tak boleh nak pasing-pasing kat orang. Hang kena makit sendiri, hang kena solat sendiri, tak mampu berdiri, kena duduk. Dan sebagian fuqaha dan bahas dalam fiqh. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan hadis riwayat Imam Tirmizi ini memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, baik. Kita tengok tuan-tuan sekalian pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini, Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Tuan-tuan sekalian, pada muka surat 115. Ya. Muka surat 115. Iaitu bagaimana Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahawa muslihat iblis terhadap umat Islam ini ada dua. Pertama, iaitu bagaimana iblis ni tuan-tuan, dia menyusup dalam akidah umat Islam ini. Ini masih lagi kita dalam bab yang besar, iaitu bagaimana tipu muslihat iblis ni dalam bab akidah. Nanti kita akan jumpa bagaimana orang yang kena tipu disebut sebagai golongan Khawarij, golongan Murji'ah, golongan-golongan Mu'tazilah dan sebagainya. Pok-pok ni tuan-tuan, mereka mengaku Islam, tetapi mereka kena tipu dengan iblis. Ini golongan ni. Baik, kita tengok tuan-tuan. Nombor satu iaitu berkaitan dengan bagaimana iblis mencampakkan perkara-perkara yang serba baik di hadapan orang-orang taklid. Kita sudah bahas, iaitu taklid ini mereka mengikut sahaja apa yang orang cakap. Para ulama akidah, Al-Imam Al-Laqani rahimahullahu ta'ala, dia pernah menyebut dalam manzumahnya ataupun al-Hasyiyah al-Bajuriyah ala al-Jawharatut Tauhid, iaitu dia menyebut bahawa idza kullu man qallada fi tauhid imanuhu lam yakhlu min tasdid. Ya, sesiapa kerana yang demikian, kerana setiap orang yang bertaklid dalam bab akidah, yang bertaklid dalam bab akidah itu, maka imannya itu tak terlepas daripada kesamaran. Ada masalah tuan-tuan dalam bab akidah. Dalam bab akidah ni tuan-tuan,
dia hanya bertaklid saja. Bukan dalam soalan nas, bukan dalam perbahasan furu' akidah, tetapi dalam bab akidah ni hanya diikut orang saja. Pasal apa hang sembah Tuhan yang Esa? Dah ramai orang sembah Tuhan. Oh. Dah ramai orang sembah Tuhan yakni Allah, aku pun sembah. Itu hanya taklid membabi buta dalam bab akidah. Para ulama tuan-tuan sekalian, la yajuzu, tak boleh untuk kita bertaklid dalam bab akidah, dalam soalan dalam bab usul itu. Ya, ini kita kena faham. Nah, baik. Maka ketahuilah bahawa alasan yang mereka kemukakan untuk memuji taklid itu sebenarnya sangat tidak layak. Sebab jika dalil-dalil yang ada adalah syubhah dan yang benar masih tersembunyi, maka mestinya mereka justru menghindari taklid kepada datuk nenek moyang mereka. Sebab tu dalam bab akidah ni tuan-tuan, kita kena mengaji, kita kena belajar. Ya, sekurang-kurangnya kita memahami nas ataupun ya kewujudan Allah SWT itu, kita tahulah dari sudut sama ada dalil naqli ataupun dalil aqli. Sama ada dalil daripada nas Al-Quran dan hadis ataupun sama ada nas akal kita. Ya, ini adalah akal ini seumpama seperti wujudnya alam ini, maka wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dalil aqli. Baik, kita tuan-tuan, itu pembahasan pada pertemuan lepas. Kita tengok muka surat 117 tuan-tuan. Sedangkan tentang jalan yang kedua. Sedangkan tentang jalan yang kedua, tatkala iblis melihat orang-orang yang jahil dan taklid mereka lakukan secara berlebih-lebihan, maka iblis menuntun mereka ke pasar haiwan. Kemudian dia melihat golongan lain yang memiliki kepandaian dan kecerdikan. Iblis kemudiannya memberdayakan mereka sesuai dengan kemampuannya dalam menghadapi mereka. Hak tadi masalah taklid. Hak ni tuan-tuan sekalian, iblis dia baru masuk dalam hati hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu mereka merasakan bahawa mereka lebih hebat daripada pokok ni. Ini pun masalah juga. Mereka mengatakan bahawa mereka mencela mereka ini di kalangan jumud dan hanya daripada taklid yang memerintah untuk memandang mereka. Maknanya apa? Pokok ni malah mengaji. Ya, mentang-mentang dia kaki mengaji. Hak tadi ni memang malah mengaji dah. Dia taklid ni tuan-tuan, ikut apa pun, tanpa menggunakan akal untuk mempertimbangkan agama yang dia anuti itu. Ya. Dalam kelompok yang kedua ni tuan-tuan sekalian, dia puji pula pokok minta maaf. Dia mencerca pula pokok yang pertama tu. Tengok pokok ni jumud, tak belajar, tak belajar, tak menuntut ilmu. Ini sebab tu tuan-tuan, dalam hadis yang sahih Nabi kata, jangan jadi golongan al-mutanatti'in, golongan-golongan yang berlebih-lebihan dalam urusan ni. Apatah dalam urusan agama, sederhana. Dan riwayat yang sama Nabi tegur golongan-golongan yang bermewah dengan dunia, golongan-golongan yang berlebih-lebihan dalam urusan dunia dengan urusan akhirat. Ya, sebab tu dalam banyak hal Nabi ajak kepada kita bahawa bersederhana dalam urusan, sama ada dalam urusan agama dan juga dalam urusan-urusan dunia. Min umurid dunia, sederhana. Sederhana ini bermaksud bukan yang buat kerja ala balai, bukan maksud macam tu. Bersederhana ini bermaksud apa? Buat benda itu dalam keadaan berilmu. Buat satu benda, buat satu tindakan, bila bercakap itu buat atas dasar ilmu. Ya, bukan dengan keadaan ikut-ikutan, kena menuntut ilmu. Sebab tu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia pernah menyebut, ya, min thalathatu tazidu fi aqli. Ada 3 cara untuk kita menambah ilmu kepada akal ni. Ada 3 cara ni tuan-tuan. Yang pertama, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mujalasatul ulama, kena duduk dalam majlis-majlis ulama. Kena memperbanyakkan kita menghadiri ulama. Apabila kita mendapat maklumat bahawa tuan guru nak mai kat kampung kita ni tuan-tuan, dekat masjid kita, dekat qaryah kita, pi dekat masjid tu, dengar kuliah dia. Tidak sama orang alim yang bercakap dengan orang yang hanya penglipu lara sahaja. Cakap cerita aku ni tidak ada sandaran dan rujukannya. Berbanding dengan orang alim yang daqiq, apabila dia bercakap itu mendalam dan mendasar keilmuan, yang apabila dia bercakap satu perkara dalam satu hal. Yang kedua kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
mujalasatus salihin, kena damping dengan orang-orang saleh. Yang ketiga iaitu kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, wa tarkul kalamu fima la ya'ni, dan meninggal ucapan-ucapan percakapan yang tiada kaitan dengan dia. Ya, dan hal ini juga disebut oleh Imam Muslim dalam Al-Jami' sahihnya, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tanda kesempurnaan seseorang muslim itu dia tinggal benda yang tiada kaitan dengan dia. Sebab tu para ulama hadis apabila mensyarahkan min husnil islam itu bermakna min akmal Islam, ya, tanda kesempurnaan bagi seorang Islam. Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Al-Jamu wal Hikam, dia mengatakan makna hadis min husnil Islam itu adalah min nisful Islam, sebahagian agama. Kalau kita tak buat benda tu, sebagian agama sudah hilang daripada kita. Kebanyakan ucapan yang kita cakap itu sebenarnya Allah akan mempertimbangkan, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit maklumat berkaitan dengan perkara itu. Baik. Sebab tu tuan-tuan sekalian, pok yang kedua ni tuan-tuan, dia bermegah-megah. Ya. Dia bermegah-megah dan memandang pada pihak yang lain dan mencela junub daripada taklid yang memerintah ini. Kemudian iblis memujuk masing-masing pihak dengan cara-cara tertentu. Ni tuan-tuan, iblis hak pok hak malas mengaji, iblis ada cara dia. Pok hak rajin mengaji ni pun dia ada cara dia, iblis untuk merosak hamba-hamba Allah ini. Sebab tu bila kita baca kitab ni tuan-tuan sekalian, kita kena pesan, kena selalu mengingat diri ini supaya keikhlasan kita dalam agama itu mestilah istiqamah sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita tuan-tuan, kebanyakannya ramai orang yang terjerumus ke dalam neraka Allah ini disebabkan mulut dia yang tak hati nak jaga ni. Ya, mencela orang, mencerca orang dan sebagainya. Sebab tu dalam satu hadis dalam riwayat yang sama, riwayat Imam Tirmizi, ya, Nabi pernah tanya satu soalan dekat Muaz bin Jabal. Nabi pernah tanya satu soalan kepada Muaz bin Jabal yang berbunyi, ya, ala akhbiruka bimalaki dzalika kulli, nak ada aku bagi tahu dekat hang satu kunci, dan kalau hang pegang kunci ni, kebaikan lain akan mendatangi kamu. Kata Muaz bin Jabal, bala ya Nabi Allah, takkan tak mau kut, bagi tahulah maklumat tu. Kata Nabi SAW, kuffa alaika hadha. Fa akhadha bi lisanihi, Nabi angkat tangan, Nabi letak kat mulut ni. Kuffa alaika hadha, jaga lidah ni. Jaga mulut ni, jangan cakap benda-benda yang tak elok. Muaz bin Jabal tanya, ya Nabi Allah, wa inna limuwakhidhuna bima natakallamu bihi. Kata Muaz, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, adakah setiap ucapan yang kita cakap ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT? Muaz tanya balik. Nabi kata apa? Sakallatuka ummuka ya Muaz, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim. Kata Muaz, awak hang tanya soalan lagu ni, hang tak tahukah sebahagian besar hamba Allah yang terjerumus ke dalam neraka Allah SWT disebabkan percakapan yang mereka ucapkan kepada manusia. Sebab cakap pun tak erti nak cakap, tak erti nak jaga percakapan dalam bahasa kepada sama manusia. Dan hal ini disebut bagaimana iblis merosakkan kelompok yang kedua ini. Dan di antara mereka ada yang diperdayakan iblis lalu berpendapat bahawa menggunakan zahir syarak merupakan kelemahan. Duduk mengaji dah, mengaji nafs dah. Hak tadi tak mengaji nafs langsung. Hak kita duduk mengaji dah, buka kitab, ada tengok dalilnya, dari sudut hadisnya ada, kalam-kalam salafun salih, ya, bagaimana perbahasan dari sudut kalam pendapat para sahabat dan sebagainya. Semua kita mengaji kehujahan-kehujahan nafs ini. Tetapi tuan-tuan sekalian, puak-puak ni iblis dia berkuasa sama Allah SWT. Dia mengatakan bahawa orang yang mengaji zahir syarak ini merupakan kelemahan. Dia kata apa? Hak duk mengaji nafs kita tak mau, kita nak ni bagaimana perasaan kita dengan Tuhan tu. Bagaimana hati kita dengan Tuhan. Yang tu lagi penting. Itu dia punya kena murung dengan iblis. Yang dia tak tahu bahawa kedua-dua ini tuan-tuan sangat memberi, maknanya perlu dikaitkan di antara dua perkara ini. Ya, pertama sama ada nas itu
perlu ada dalam agama kita, dalilnya Al-Quran dan hadis dan sebagainya, dan kita merasai nas itu ataupun merasai dengan keyakinan yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu, dan dia akan meresap dalam diri kita. Dan baru ni kalau tak selesai di Langkawi, tak tahulah nama apa, Hadi Al-Millah ke apa, semua kita tahu. Ya, bila saya cek balik dalam YouTube tu, dalam YouTube tu sekarang dia punya link dia tu, tengok ui, macam-macam tu tak ajaran dia ajar. Tajuk dia pun tajuk berkaitan dengan hati ni, pembersihan hati, pembersihan dalam 40 rezeki iaitu nafs. Tetapi dalam sudut syarak memang litam pungkang, tuan-tuan sekalian. Ya, apabila kita pegu dengan syarak, pegu dengan nafs, litam pungkang habis. Islam tidak membedakan di antara dua elemen ini. Tazkiyatun nufus itu tidak dapat dibedakan. Ya, ilmu tasawuf itu tidak dapat dibedakan, mesti sekali dengan Islam. Dan satu lagi, tasawuf dan tazkiyatun nafs itu mestilah bertepatan dengan apa yang dianjurkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lari. Jangan lari, tuan-tuan. Ada orang dia dalam bab ini dia ekstrim. Jangan, sederhana. Ya, takut-takut kena buhung dengan iblis ni. Kita dah rasa bahawa kita dekat dengan Tuhan, sebenarnya kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aina tentang sesuatu kena menuntut ilmu. Baik. Lalu iblis menuntut mereka dengan filsafat. Ya, disebut sebagai golongan falsafah. Iblis tidak pernah berhenti memujuk hinggalah akhirnya mereka keluar daripada Islam. Tujuan iblis dia tu ya, nak bagi kita ni tergelincir dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, tergelincir dengan ajaran Islam. Nah, baik, kita tengok lagi. Di bahagian terdahulu sudah kami singgung, ini terjemahan bahasa Indon. Saya nak kena baca dulu baru terjemah dalam bahasa Melayu pula. Ya kan? Sanggahan terhadap falsafah, golongan falsafah ni. Di antara falsafah itu ada yang diperdayakan oleh iblis agar tidak percaya kecuali kepada alat panca inderanya sahaja. Tuan-tuan, golongan falsafah ni kebanyakan mereka, tuan-tuan sekalian, mereka terpengaruh dengan falsafah Yunani. Falsafah Yunani, kenapa? Kerana hal ini pernah disebut dalam satu kitab As-Sunnah wal Makanatuha fi Tashri' al-Islami, muka surat yang ke-7. Ini rujukan kita. Iaitu mengatakan bahawa golongan ini disebut golongan Mu'tazilah. Itu golongan yang terperangkap dengan pemikiran logik falsafah Yunani. Sebab tu kerangka Ahlussunnah wal Jamaah mesti difahami dengan kerangka Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kita faham Islam ini dengan kerangka, dengan dimensi logik falsafah Yunani. Sebab apa? Sebab puan-puan ni, tuan-tuan sekalian, dia meletakkan akal itu menjadi sumber rujukan utama. Dan hal ini sudah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ketika mana tomahan demi tomahan golongan musyrikin Makkah kepada Nabi, maka mengatakan bahawa bagaimana kami nak percaya tentang kerasulan Muhammad sedangkan dia membawa tentang hari kebangkitan. Muhammad cerita tentang hari kebangkitan. Muhammad cerita tentang syurga neraka. Muhammad cerita tentang mizan. Muhammad cerita tentang yaumul mahsyar. Kami tak boleh percaya. Nak percaya macam mana? Dia menggunakan akal logik dia. Kami tengok unta yang hidup, kami sembelih unta tersebut. Kita tengok unta tu, dia boleh bangun kembali ataupun tidak. Dia guna, dia faham agama, dia faham Islam melalui logik akal dia. Tak boleh. Sebab tu Islam ini ada satu bab yang khusus membincangkan tentang perkara al-ghaibiyat. Dan hal itu, ghaibiyat itu tidak dapat tidak kita memahaminya melalui nas-nas yang Allah dalam Quran dan hadis Nabi SAW yang membicarakan kepada kita. Selain daripada itu, jangan duk pandai-pandai. Kita tak tahu dalam benda ghaib. Dan hal ini Nabi pernah ditanya beberapa soalan oleh golongan pendeta Yahudi di Madinah. Ya, maka bertanya tentang Ashabul Kahfi, maka bertanya tentang Iskandar Zulkarnain, maka bertanya tentang maklumat tentang ghaib. Apabila Nabi menjawab tentang maklumat tentang ghaib, maklumat ghaib itu aku tidak tahu, Allah saja yang tahu tentang itu. Nabi pun tak tahu, siapa kita pergi pandai-pandai pergi ulas benda-benda yang kita tak nampak dengan mata kepala kita. Ini benda ghaibiyat. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Tapi puan ni tuan-tuan, iblis ni tuan-tuan,
ya, dia menggunakan falsafah untuk memahami nas agama, maka hal ini sebenarnya dia merosakkan kepercayaan dan i'tiqad kita yang sebenarnya. Nah, dan hal ini juga golongan-golongan ini dia seperti mana kita sebut bahawa dia meletakkan akal menjadi sumber pengetahuan ini. Sehingga kan tujuannya apa? Tujuannya elok sebenarnya. Tujuannya untuk membersihkan akal. Maknanya dia nak bagi pegu dengan agama yang dia anuti itu dengan akal logik dia. Niat dia tu. Dan sebab tu sebahagian orang yang sesat ni tuan-tuan, sebenarnya bukan jahat pun, tapi tergelincir. Kan? Bukan jahat pun, kadang-kadang baik je, tapi tergelincir, tak belajar kepada orang yang alim, mana orang yang memang dakik dalam ilmu tersebut. Dia pergi cari orang-orang yang sesat dan sebagainya. Dah tu. Baik. Kemudian Iblis berkata kepada mereka, dengan alat panca indera kamu dapat mengetahui kebenaran perkataan kamu. Selagi mana mereka menjawab benar, maka seketika itu pula mereka menjadi sombong kerana alat indera kita tidak dapat mengetahui apa yang mereka katakan. Apapun yang diketahui melalui alat deria tidak akan ada perselisihan. Jika mereka berkata tanpa menggunakan alat indera, mereka menolak perkataan mereka sendiri. Maknanya, kalaulah Islam cerita lagu ni tapi cerita tu menyanggahi akal, maka tolak. Dia tolak. Sebab tu pok-pok ni tak percaya tentang alam barzakh, alam azab kubur dan sebagainya. Dia tak percaya. Sebab apa? Dia pergi korek kubur, dia tengok mana azab kubur. Rupanya dia guna akal dia untuk menafsir perkara-perkara ghaibiat. Ahli sunnah wal jamaah ajak kepada kita bahawa kita beriman dengan apa yang Allah bagi tahu kat kita melalui Al-Quran dan apa yang Nabi bagi tahu kat kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakat. Dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah cerita tentang bagaimana ciri-ciri orang yang beriman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, apabila menyebut tentang ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah itu, menunjukkan bahawa ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab yang Al-Quran dan ciri-ciri ahli taqwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada perkara-perkara ghaib yang apa yang Quran dan hadis cerita kepada mereka. Beriman, kita percaya tentang syurga dan neraka. Kita percaya bahawa apa yang kita buat di bumi Allah ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Tuan-tuan, di antara Islam menjawab orang yang tak percaya tentang hari kebangkitan ini, ya, Islam menjawab tuan-tuan sekalian, apa gunanya kita hidup dekat dunia ni kalau dalam keadaan kita buat benda-benda yang baik kalau tidak ada hari kebangkitan? Tidak, tuan-tuan. Biar kita curi duit orang, kalau begitu biar kita curi duit orang, kita tipu orang, kita ambil duit orang, kita kaya. Pasal apa? Sebab tak ada hari kebangkitan, dosa dan neraka tidak ada. Tapi yang kita duk pedo, yang kita duk jaga, yang kita buat baik, jaga hubungan dengan manusia, jaga silaturahim. Pasal apa? Sebab kita tahu bahawa bila kita mati esok, semua itu akan dinilai oleh Allah SWT. Dan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis juga disebut dalam Mastikah hadis tentang bagaimana apabila hari kiamat esok, tujiul a'mal, amalan-amalan yang kita buat di muka bumi Allah ini akan mai kat kita dan akan bagi syafaat kepada kita. Ni akan mai ni. Solat akan mai kat kita. Wa tujius solah, solat mai kat kita. Allah kata, ni hadis kursi, innaka ala khair. Solat hang tu elok tapi tidak membantu sangat orang. Puasa pun mai kat dia. Wa tasumu, puasa mai. Innaka ala khair. Allah kata, elok puasa hang tu tapi tak cukup. Tak cukup untuk bantu sebab banyak dosa tu banyak. Ya, watut ya sedekah dia mai. Innaka ala khair. Elok sedekah hang ni tapi tak bantu sangat. Kemudian datangnya Islam, akidah dan kepercayaan kepada hamba Allah ini. Islam, kepercayaan dan syahadah itu bercakap di hadapan Allah SWT, ya. Wa ana anta salam wa ana al-islam.
kata syahadah. Inilah hadis Bukhari Muslim, ya, mengatakan bahawa wahai Tuhan ya Assalam, dan aku adalah Islam dia, aku adalah akidah dia, aku adalah syahadahnya. Maka Allah SWT menyebut bahawa hadis kursi, Allah berfirman, Allah mengatakan bahawa disebabkan Islam kamulah, yakni disebabkan kepercayaan kamu yang betul lah, akidah kamu yang sahih, kepercayaan yang ikhlas kepada Allah, aku membalas kamu dengan Islam kamu. Maknanya hak nombor satu akidah kita tu. Sebab tu dalam bab ini Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, ya, sebelum membincangkan tentang tipu daya kepada ulama, tipu daya kepada orang awam dan sebagainya, ni dalam bab akidah dulu mesti kita kena bersih, mesti kita kena belajar, mesti kita kepercayaan dan akidah kita itu diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cakap tu dulu perkongsian, ya, kuliah subuh kita pada pagi ini. Insya-Allah pada pertemuan akan datang, ya, kita akan bahas lagi, ya, berkaitan dengan kepercayaan ataupun tipu daya iblis kepada golongan-golongan dalam bab akidah ini. Nanti kalau ada kesempatan kita akan masuk bahagian musnad iblis terhadap golongan khawarij. Kita akan pergi sikit-sikit tentang sekalian. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.